Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Hai, jumpa lagi dengan cikgu bagi slot Bahasa Melayu Tahun 5 SK. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan tajuk Bahasa Melayu Tahun 5 kita dengan tajuk cikgu elak sikit. Komuniti Samudra, buku teks halaman 146 dan 147. Jadi adakah murid-murid sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu pada kali ini? Jom. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat standard pembelajaran yang terlibat bagi isi pelajaran pada kali ini, iaitu kemahiran menulis 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kita pernah buat sebelum ni, mengedit dan memurnikan perenggan. Kita akan buat lagi. Baiklah. Jadi, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Jadi, cikgu berharap pada akhir PDP ini, murid-murid dapat mencapai kriteria kejayaannya, iaitu mengenal pasti kesalahan dalam perenggan. Kemahiran ini kena buat banyak-banyak kali tau. Kena latih to be banyak-banyak kali. Jadi murid-murid akan berjaya boleh membina ayat di dalam karangan dengan baik dan gramatik sebab dah tak lakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti kita. Yang pertama, kita perlu baca dulu petikan. Nampak petikan punya panjang lah petikan ni. Banyak betul yang kita nak edit dan murnikan kali ni. Ada 2 muka surat, 2 halaman. Jadi adakah murid-murid dah bersedia? Baiklah, cikgu beri masa dulu kepada awak semua untuk baca dahulu petikan ini di dalam buku teks, supaya selepas kamu boleh juga mengecam dan mengenal pasti apakah kesalahan yang terdapat di dalam setiap perenggan tersebut. Hai, baiklah murid-murid. Cikgu ada dekat sini ya. Nampak cikgu dah jadi kecil dekat sini. Jadi mari kita teruskan aktiviti mengedit dan memurnikan petikan ataupun perenggan. Cikgu harap murid-murid semua sudah baca ya keseluruhan petikan itu tadi yang bertajuk Komuniti Samudra. Baiklah, mari kita teruskan. Jadi sekarang kita nak edit petikan ini satu perenggan demi satu perenggan supaya lebih mudah. Sebab petikan tu sangat panjang kan. Jadi cikgu dah type semula petikan tersebut supaya nampak lebih terang dan jelas di sini. Supaya kamu boleh lihat manakah kesalahan ataupun kesilapan yang kita perlu edit dan kita perlu murnikan dari segi apa tadi? Ejaan, imbuhan, lagi apa? Struktur ayat, tanda baca dan sebagainya. Jadi mari kita lihat. Mari kita edit bersama-sama. Baiklah, kita baca dulu sekali lagi. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu perlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Baiklah murid-murid, apakah kesalahan yang terdapat di dalam perenggan yang pertama ni? Boleh nampak tak? Apakah kesalahannya? Kita lihat pula perenggan kedua. Lihatlah kaki dan leher aku ini ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil. Kita baca pun bunyi pelik. Sebab ada kesilapan di situ. Apa dia? Baiklah, cikgu merahkan di sini kesalahan yang terdapat di dalam kedua-dua perenggan ini. Cuba lihat yang pertama. Mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Cikgu merahkan tanda seruan tu kenapa? Kemudian jika kamu memerlukan pertolongan, salah ejaan kan? Beritahulah aku. Ini sepatutnya permulaan ayat mestilah tulis dengan huruf besar. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Ni kata nama khas. Seterusnya,
Jaring. Jaring ni. Salah ejaan. Seterusnya berenang. Penggunaan huruf kecil di situ. Sepatutnya huruf besar. Dan berhasil. Dan tanda baca. Tanda bacaan pun salah di situ. Dan akhir sekali ni koma di sini. Mari kita lihat cadangan jawapan yang cikgu dah sediakan. Ini dia. Tu sebabnya cikgu kena duduk kecil kat sini, sebab nak tunjukkan jawapan dekat kamu semua. Baiklah, mari kita lihat semula apa yang cikgu dah betulkan, yang cikgu dah murnikan di sini sebagai panduan kamu semua. Baiklah, tanda seruan ni kita tukarkan dengan tanda soal kerana ini ialah soalan ataupun ayat tanya. Ada kata tanya jelas di situ. Mengapakah? Jadi ini ialah ayat tanya. Seterusnya, pertulungan. Salah ejaan. Sepatutnya pertolongan. Dan seterusnya, aku. Permulaan ayat mesti ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, sang pari ialah kata nama khas. Jadi kedua-dua huruf pertama setiap perkataan itu mesti ditulis dengan huruf besar. Ni nama binatang kan, sang pari. Seterusnya, jaring. Jaring. Ejaan yang betulnya jaring. Berenang. Dibetulkan menjadi berenang. Kemudian, namun begitu, permulaan ayat mesti tulis dengan huruf besar. Dan akhir sekali, berhasil. Ejaannya berhasil. Dan penutup kata di situ sepatutnya ada 2 tanda petik dekat situ. Bukannya 1 saja. Sebab ini ialah petikan. Akhir sekali, noktah. Bukannya tanda koma. Baiklah, mari kita lihat perenggan yang seterusnya. Ini perenggan yang seterusnya cikgu keluarkan yang cikgu dah type supaya nampak lebih jelas. Mari kita baca. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuat jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu. Minta maaflah sang penyu. Aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya sekali. Minta maaflah sang penyu. Aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya berlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, serintih sang penyu. Ada banyak sangat kesalahan di dalam perenggan-perenggan ini. Sini cikgu merahkan siap-siap. Nampak tu? Ada banyak sangat. Baiklah, kesemuanya nampaknya kesalahan ejaan. Betul tak? Yang pertama kita lihat, terlihat. Sepatutnya kena guna perkataan apa, ataupun mungkin imbuhan dia salah. Seterusnya, disangkut. Salah ya, kita akan murnikan selepas ni. Menggunakan, memotong dan berlalu. Mari kita lihat contoh pilihan jawapan. Cikgu tepi sikit bagi nampak terlalu tu. Baiklah, yang pertama terlihat tadi sepatutnya salah imbuhan, bukan kita gunakan melihat. Melihat kamu menanggung kesakitan. Mari kita baca semula. Kasihan pula aku melihat kamu menanggung kesakitan. Barulah lebih gramatis. Baiklah, yang seterusnya. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang tersangkut pada kaki dan leher sang penyu. Di atas tadi, disangkut. Disangkut ini seolah-olah macam sengaja sangkutkan pada kaki dan leher sang penyu. Sebenarnya dia secara tak sengaja tersangkut jaring tu pada kaki dan leher. Jadi kita perlu letakkan imbuhan ter di situ. Seterusnya, ejaan menggunakan sepatutnya ada 2 G. Bukannya imbuhan men, tapi imbuhan meng. Seterusnya, memotong. Memotong, bukan memotong. Dan akhir sekali, terlalu. Bukannya talinya berlalu kuat, kan talinya terlalu kuat. Cikgu tepi sikit supaya nampak kan. Baiklah, kita teruskan untuk mengedit
perenggan yang seterusnya. Baiklah murid-murid. Baiklah, cikgu keluarkan dulu. Yang cikgu dah type dengan besar ni supaya nampak lebih jelas. Mari kita baca ya. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Baiklah, mari kita lihat mana satu kesalahannya. Itu dia, cikgu dah merahkan di situ. Yang pertama, menjemput. Apa yang tidak kena? Yang kedua, ramuan. Nak memasak ke? Nak buat ubat ke ada ramuan ni? Kemudian menanyakan masalah. Kemudian memangkas dan akhir sekali tahniah. Mari kita lihat cadangan jawapan yang cikgu dah sediakan. Sang pari kemudiannya membawa sang penyu berjumpa dengan sang todak. Tak sesuai menggunakan perkataan menjemput. Dia membawa. Baiklah, seterusnya sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai alatan yang cukup untuk membantu sang penyu. Bukannya ramuan yang cukup, bukannya nak memasak, bukannya nak buat ubat. Apakah alatan itu? Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menceritakan masalah yang dihadapinya. Menanyakan, cikgu gantikan dengan menceritakan, lebih sesuai. Tanpa membuang masa, sang todak terus memotong jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Memotong, bukan memangkas. Memotong, bagi putus. Baiklah, seterusnya. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan terima kasih kepada sang todak. Bukannya ucapkan tahniah, mengucapkan terima kasih sebab dah bantu dia. Ini dia, cikgu dah murnikan untuk petikan bahagian ini ya. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan. Ada lagi tak? Ada lagi perenggan yang tak akhir. Perenggan yang tak akhir. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar atau RAS, gotong royong disertai oleh ahli. Macam tak kena je ayat tu. Di dalam air pula menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Macam banyak je kita perlu betulkan di sini. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Baiklah murid-murid, nampak tu cikgu merahkan semua ayat tu. Cikgu merahkan. Ada berapa ayat cikgu merahkan? 1, 2, 3. 3 ayat yang cikgu dah merahkan. Ayat ni strukturnya tunggang langgang. Jadi kita kena betulkan, kita kena susun semula. Perkataan-perkataannya mungkin betul, tapi mungkin strukturnya tidak betul. Jadi mari kita lihat contoh cadangan jawapan yang cikgu dah sediakan. Baiklah, mari kita baca ya. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Lebih gramatis ayat ini apabila disusun semula strukturnya. Seterusnya, di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh anggota rakan alam sekitar atau RAS. Di dalam air pula, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh anggota RAS.
Kini, masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Itu dia, mengedit dan memurnikan perenggan bersama dengan contoh cadangan jawapan yang cikgu dah berikan. Jadi cikgu berharap selepas ini murid-murid boleh membina ayat dengan lebih baik ya. Apabila melihat kesalahan yang terdapat di dalam cerita tadi, murid-murid jangan ulangi kesalahan yang sama. Baiklah murid-murid, sekarang tiba ke latihan pengukuhan. Cikgu dah sediakan seperti biasa di bahagian deskripsi di bawah. Jadi kamu bolehlah klik pautan tersebut untuk mendapatkan latihan pengukuhan. Latihan untuk mengedit perenggan. Baiklah murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Cikgu berharap murid-murid semua faham dengan penerangan yang cikgu sudah berikan tadi. Jadi murid-murid, semoga kamu semua dapat meneruskan PTPR dengan baik di rumah. Bagi yang akan bersekolah tidak lama lagi, jangan lupa teruskan menjaga SOP sebagai tanda sokongan kamu semua kepada cikgu. Cikgu minta kamu semua untuk subscribe channel cikgu ini dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih juga kepada semua cikgu-cikgu yang menggunakan bahan ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.